Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selesai baca istighfar dan juga selawat. Dan seperti mana biasa, kita tutup dengan sedikit tausiah ataupun apa-apa pesanan yang dapat kita ingatkan diri kita dan juga mereka yang mendengar dan mengikuti. Alhamdulillah, pada petang ini kita berada di Zawara, Villa Zamara. Villa Zamara. Apa dengan namanya aja dah menunjukkan makanannya sedap. Villa Zamara di Sungai Penchala, Damansara. Alhamdulillah, tuan empunya kedai Syed Faisal Al-Kaf yang sudi menjemput kita buat majlis di sini. Subhanallah, saya suka ulang-ulang 2 poin ni, khususnya lepas waktu-waktu PKP ni. First point, bila kita tengok waktu PKP gini, banyak masjid dengan surau program terhad. Kan? Sekarang dah longgar lah, tapi banyak masjid dan surau program terhad. Masjid dengan surau ni dia jadi mulia sebab apa? Sampai orang tak boleh kalau berhadas besar tak boleh masuk masjid. Kalau perempuan tengah cuti tak boleh masuk masjid, kan? Orang bawa najis tak boleh masuk masjid, macam-macam. Sebab apa dia mulia sangat? Sebab dia jadi center of ibadah, pusat ibadah untuk orang Islam. Jadi kalau masjid dengan surau dah ditutup, ada rumah-rumah yang rela untuk rumah-rumah atau tempat-tempat yang rela untuk memberi tempatnya untuk menggalas tanggungjawab masjid dan surau. Maka tak mustahil Allah angkat tempat itu dan pemilik tempat itu dan penghuni tempat itu sama darjat dan makam seperti orang masjid dan surau. Itu yang pertama. Jadi untunglah tempat-tempat yang menggalas tanggungjawab masjid dan surau pada waktu-waktu yang begini. Yang kedua, dia ada speciality ataupun ada offer yang eksklusif daripada Allah Ta'ala untuk orang yang buat majlis selawat dekat tempat dia. Majlis lain, khair, bagus. Majlis ilmu boleh, majlis tahlil, kan? Tapi majlis selawat lain. Majlis selawat tadi ke, majlis maulid ke, apa pun, asal ada selawat aja, lain. Kenapa lain? Sebab kita ni bila selawat, kita tak kata selawat dan salam kepada mu, wahai Muhammad. Kita tak kata gitu. Kita kata, ya Allah, berikan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sebab tu kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada Allah kepada Muhammad. Sebab apa? Kita tak boleh bagi selawat dekat Muhammad. Contohlah kita pergi dekat tuanku, kita kata, tuanku, saya hamba ataupun patut memberi patut recognize tuanku sebagai orang terhormat, patut recognize tuanku sebagai orang yang layak. Apa pula kita yang recognize tuanku? Kalau tuan recognize kita, aku recognize engkau untuk dapat Datuk Seri, aku recognize engkau untuk dapat Tan Sri, kan betul hierarkinya. Atas recognize yang bawah, tapi bawah tak boleh recognize yang atas. Sama juga, kita tak boleh bagi selawat dan salam untuk Nabi SAW. Sebab Nabi Muhammad dah terpaling tinggi. Jadi nak bagi selawat dan salam macam mana? Kena, dia kalau dekat company-company dipanggil top to bottom, kan, hierarki dia, kan. Dia pergi ke atas dulu, yang atas baru boleh bagi instruction untuk orang bawah. Mana boleh orang bawah bagi instruction untuk orang atas? Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha atas, maha tinggi, untuk memberikan selawat dan salam daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila Allah yang bagi selawat dan salam, satu-satunya ibadat yang confirm diterima, selawat. Sebab apa? Yang buat ibadat tu hakikatnya Allah. Mana boleh ibadat Allah ataupun amalan yang Allah buat ditolak? Dia yang buat. Jadi kita hanya minta dia untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Sebab itulah para ulama menyebut, Nabi SAW menyebut dalam hadis, satu-satunya amalan yang confirm diterima, buatlah dalam keadaan terpaksa ke, buat dalam keadaan boring ke, buat dalam keadaan riak takaburnya. Contoh, ada yang duduk depan kamera pegang mikrofon, dia pun selawat. Selawat dengan suaranya sedap, dengan pakaiannya mahal-mahal, cantik-cantik. Kita kat sini alhamdulillah lah, suaranya pun tak sedap, kan? Selamatlah insya-Allah.
Jadi dia ada tunjuk sikit, aku yang selawat ni. Tunjuklah macam mana pun, selawat tetap diterima. Dosa riak, dosa takabur dapat, tapi selawatnya tetap diterima. Dalam in any condition, selawat tetap diterima. Sebab apa? Yang kita minta Allah, pekerjaan tu Allah yang buat, bukan kita buat. Confirm diterima. Jadi kalau ada majlis, ada tempat yang bagi untuk dibuat selawat dalam tempat tu, dia eksklusif daripada majlis lain. Majlis kitab bagus, majlis zikir bagus, tapi selawat di lain. Sebab apa? Bila kita berselawat di satu tempat, kalau kita nampak tempat ni macam full of fireworks, fireworks of permintaan selawat daripada kita, dinaikkan ke atas kepada Allah Ta'ala. Tapi naiknya daripada mana? Daripada tempat ni. Kemudian daripada Allah Ta'ala, Allah turunkan selawat dan salam kepada Nabi SAW dekat Madinah. Nabi buat apa? Nabi balas balik. Daripada Madinah datang pula fireworks, from Madinah datang kepada sini pula. Kita pula bagi salam kepada Nabi, lagi fireworks from here to Madinah. Nabi balas lagi. Macam-macam aktiviti daripada kita ke Madinah, daripada Madinah ke kita, daripada kita ke Allah, daripada Allah ke kita. Semuanya berlaku di mana? Di tempat orang yang buat majlis selawat di rumahnya. Sebab tu majlis selawat tak boleh challenge dengan majlis lain. Dia punya darjat tu totally different from any other majlis. Totally different from any other majlis. Subhanallah. Sebab tu untung orang yang buat dalam rumah dia majlis selawat. Buat dalam rumah dia majlis selawat. Buat majlis selawat. Rugi kalau tak buat. Jadi hari ni buat majlis selawat, esok nak buat majlis berjoget, bolehlah teruskan. Bolehlah. Tak boleh. Kalau dah ada majlis selawat, insya-Allah dalam hati orang tu pun dah takkan masuk benda yang bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, petang ni sedikit aja kita nak cakap. Kita ni cakap banyak-banyak tak boleh. Kita ni maximum lesser than, try to be lesser than 1 hour. Sebab apa? Maximum 1 hour je mata ni boleh tahan. After 1 hour, 15 minutes after 1 hour, orang akan tengok apa? Dia akan mula tengok jam. Ustaz ni dah sejam lah ni. Rancak nampak. Sejam dia akan 15 minutes after dia tak tengok jam. Second 15 minutes dia tengok mana? Dia tengok pintu keluar. Jalan keluar ni clear pula, tak ada orang halang pula. Aku keluar ni orang tak perasan ni, dia tengok jalan keluar. The third 15 minutes, ustaz tu je tengok dinding. Semua orang dah keluar dah. That's why kita punya majlis must be lesser than 1 hour. Baik, ni sikit masa kita ada, kita nak sambung apa yang kita sebut last week. Last week ni tak apalah, kita lightly share apa yang kita boleh share untuk diri saya sendiri juga terlebih dahulu, dan untuk siapa-siapa yang mendengar. Kita punya weekly refreshment, every Friday petang kita ada weekly pengisian lah. Baik, last week kita dah share berkenaan dengan kita ni ada manual guide Allah kasih. Kita ni kalau beli microwave, kan ada manual guide. Apa nak buat dengan microwave ni, tekan dekat mana masak apa, tekan ni masak berapa lama. Semua dia ada manual guide. Orang beli microwave mesti dia akan tengok dulu manual guide, unless dia memang dah pandai guna. Tapi kalau dia tak pandai, dia akan tengok manual guide tu. Sama macam kita dah hidup berapa puluh tahun, kita ada manual guide kita. Manual guide kita how to use our eyes, and how is this eye supposed to be used. Mata ni nak guna untuk apa dan sepatutnya diguna untuk apa. Kita kalau majlis tak formal ni rasa nak tercakap orang putih juga sikit-sikit. Baik, mata macam mana nak guna, untuk apa patut digunakan, semua tu ada manual guide. Allah, bayangkan kita kalau dah ada microwave, guna microwave 5 tahun, 10 tahun, tapi tak tahu manual guide, tak tahu macam mana nak guna, berapa banyak makanan dah rosak, berapa banyak yang dah hancur, berapa banyak yang dah busuk, berapa banyak yang tak jadi. Microwave-nya pun rosak. Sebab apa? Tak pandai guna. Tapi nanti kita, kalau microwave rosak, kita tak bertanggungjawab kepada company tu. Contoh kita guna microwave brand apa? Panasonic. Microwave? Philips. Bolehlah apa-apa brand. Panasonic. Nanti kalau kita tak pandai guna Panasonic ni, rosak microwave ni, kena jawab dengan Panasonic ke?
Panasonic tanya, kenapa kau rosakkan microwave aku? Dia tak tanya. Tapi kita punya badan, kalau kita rosakkan, Allah Ta'ala akan tanya di hari kiamat nanti. Kenapa engkau rosakkan mata? Kenapa engkau rosakkan telinga? Lidah kenapa tak guna pada tempat yang sepatutnya? Kenapa orang Islam lain disakiti hatinya dengan lidah engkau? Mata engkau kenapa ceroboh tengok benda yang aku tak suka? Bukankah mata aku yang kasih? Bukankah lidah aku yang kasih? Bukankah tangan aku yang kasih? Bukankah kaki aku yang kasih? Kenapa kaki tak pergi pada tempat yang sepatutnya? Allah tanya, Allah tanya. Allah tanya. Jadi kita kena tahu manual guide kita. Manual guide kita. Last week kita dah sebut berkaitan dengan mata. First and foremost mesti mata. Senang je kita nak gauge, nak tengok whether orang itu boleh jaga ke tak akhlak dia. Ni kalau ada dekat sini yang biasa interview orang, kalau ada dekat sini yang biasa interview orang, guna taktik ni bagus jugalah. Saya tak pernah guna sebab saya tak interview orang kan. Saya tak interview orang. Kalau nak interview orang, nak tengok attitude dia bagus ke tak. Nak tengok attitude dengan dia punya attention to detail kan. Nak tengok fokus dia bagus ke tak. Apa kita buat? First kali yang kita buat, tengok mata dia. Kalau mata dia di tengah duduk, tengah interview, tiba-tiba phone dia vibrate, terus dia tengok phone, tak fokus. Kalau dia tengah duduk, ada staff lalu kat luar, dia tengok kat luar. Tengah cakap ni dia tengok luar, tak fokus. Betul tak? Kan kita tengok mata. Mata is the leader of all. Kalau matanya tak betul, itulah benchmark, itulah kayu ukur. Matanya tak betul, semua anggota badan yang lain tak betul. Mata kena betul. Dan ini gunakan untuk benchmark kita. Benchmark kita. Berapa banyak mata kita dah pergi tengok benda yang bukan-bukan. Duduk dekat rumah tengok handphone. Itu semua benda yang bukan-bukan lah. Baik, sebelum ni kita dah sebut mata ni apa tugasnya. Dia, mata ada tugas dekat akhirat yang paling besar. Sebab tu kena jaga mata. Terpaling kuat jaga adalah mata. Tangan besar juga tugas. Nanti tangan nak buat apa dekat akhirat? Nak pegang tangan kawan masuk syurga sama-sama. Tu kan tugas tangan. Tapi mata dekat akhirat ada tugas paling besar daripada anggota badan yang lain. Paling besar. Apa dia? Tugas mata paling besar dekat akhirat adalah untuk memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu mata jangan dicemarkan. Mata jangan buat apa? Jangan pandang sesuka hati. Orang yang mahram ke, yang tak mahram ke, aurat ke, tak aurat ke, tengok manjang. Tengok manjang. Tak boleh, tak boleh. Mata sehingga kan disebutkan apa? Mata ni nanti dekat akhirat, nikmat paling tinggi yang ahli syurga boleh dapat melalui mata. Azab paling dahsyat yang orang neraka boleh dapat melalui mata juga. Macam mana? Dekat syurga nanti, semua ahli syurga dah menikmati nikmat syurga, dah menikmati nikmat syurga habis-habisan. Sampailah satu hari nanti Allah hantarkan satu malaikat. Malaikat ni kata, wahai penduduk syurga, bersiap sedia. Malaikat kata, pack barang semua, kita nak bergerak dah. Nak pergi mana? Malaikat kata, wahai penduduk syurga, hari ni ada special offer oleh Allah Ta'ala. Orang syurga kata, apa lagi special offer? Hari-hari kami dapat special treatment. Dengan sungai yang mengalir, dengan susu yang mengalir, dengan arak yang mengalir, dengan bidadari, dengan teman, dengan kawan, semua macam-macam nikmat. Every day dah ada special offer. Apa lagi special offer yang ada? Malaikat kata, hari ni ada the best offer oleh Allah Ta'ala. Datang. Jadi semua penduduk syurga semua akan march, berarak pergi kepada satu lembah. Lembah wadi. Satu lembah. Di situ apa yang berlaku? Di situ malaikat semua akan aturkan manusia semua. Kemudian manusia akan disuruh untuk pandang depan. Bila disuruh untuk pandang, Allah Subhanahu wa taala
akan menunjukkan, menjelmakan zatnya yang sendiri supaya semua mata dapat memandang. Sini kita kena faham kena faham ilmu tauhid. Kita pandang depan. Kita pula macam confirm masuk syurga. Amin. Moga mata-mata kita lah yang pandang Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Kita pandang, nanti kita pandang depan. Allah menjelma. Allah tetap tak bertempat. Sebab Allah Tuhan. Space, time, dimension is all created by Allah. So he does not have to abide with physical law, apa space punya law, dimension punya law, tak payah. Sebab all this dia yang ciptakan. Jadi kalau dia menjelma depan kita, bermakna Allah bertempat. Kitanya pandang depan sebab kita kena bertempat. Tapi Allah tak bertempat. Jadi macam mana kita pandang, itu special daripada Allah Ta'ala. Tak tahu. Nanti dah dapat, nanti boleh ceritalah dengan kita. Amin, insyaAllah dapat. Baik. Apabila kita pandang ahli syurga, sebelum masuk syurga, minum daripada kolam Nabi SAW, haud, kan? Al-haud, minum. Sekali dia minum, la nadma'u ba'daha abada. Sekali dia minum, satu tegukan daripada air itu tak akan dahaga selama-lamanya. Jadi dia masuk syurga, dia minum susu daripada syurga, minum arak, minum air, apa semua. Untuk apa? Untuk hanya rasa sedap pada lidah, bukan dahaga. Hanya nak bernikmat, bersedap-sedapan. Sekali minum tak dahaga. Tapi nikmat yang lagi besar, bila pandang Allah Ta'ala, sekali pandang, dah tak hirau lagi nikmat-nikmat lain dalam syurga. Begitu sahaja posisi ahli syurga, pandang sahaja selama-lamanya pada Allah Ta'ala. Dan every second dia pandang, bertambah nikmat, bertambah lazat, sampai nikmat lain semua dia tak hirau. That's the peak of nikmat dalam syurga. Itu the best of the best lah. Habis azab bagi ahli neraka macam mana? Tadi kita sebut nikmat paling tinggi daripada mana? Daripada mata, kan? Jadi kalau nikmat paling tinggi daripada mata, maka kena jaga mata terpaling kuat sekali penjagaan terhadap mata. Sebab tu kena jaga mata. Bayangkan kalau kita ni mata dah buat macam-macam, menghadap Allah Ta'ala tapi tak taubat, tak minta ampun. Allah kata, wahailah hamba-Ku, saya teringat satu cerita. Allah ni sayang kita. Allah sayang kita. Kalau kita dah buat apa sekalipun, balik pada Allah Ta'ala, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah yarham Habib Ali Ja'far Al-Idrus. Ramailah kenal seorang orang soleh, Habib Ali Batu Pahat, Solok One More rumahnya. Subhanallah, waliyallah, orang soleh. Habib Ali bin Ja'far ni kata apa? Ada sekali orang hidang dia teh ke apa, minuman lah, dalam teh dalam cawan yang dibuat dengan clay. Apa dia panggil? Clay lah. Kalau dekat Batu Pahat tu ada clayton. Clayton. Belilah sana, murah semua punya mangkuk. Saya pun banyak kat rumah. Murah-murah clayton. Semua buat dengan clay lah. Clay ni apa, Habib Ali tengok dia nak minum aja, dia berhenti. Dia cakap apa? Dia tengok cawan tu. Bayangkan manusia yang susah-susah buat cawan ni. Dia buat, dia ukir, dia buat apa semua dah lama, sampai letak bentuk dia, dia letak pula sejukkan sampai keras betul-betul. Dia sapu lagi supaya terjaga. Dah susah-susah kan nak buat. Dah habis buat susah-susah, dia tengok, wah cantiknya cawan aku buat ni. Dia banting kat lantai. Sanggup tak? Kan tak sanggup. Susah-susah dia buat, dah cantik pulaknya dia banting kat lantai, kan tak sanggup. Habib Ali kata apa? Allah dah buat kita, takkanlah senang-senang suka-suka Allah nak banting kita dalam neraka. Allah, dia lagi sayang kita daripada orang yang buat keleten tu lah. Dia lagi sayang kita daripada tuan cawan tu. Allah sayang kita. Kalau ada time nak balik pada Allah, time nak panggil Allah dengan hati kita, ya Allah, please love us, now is the time. Now is the time. Mana tahu lepas ni apa jadi, tak tahu. Now is the time. Panggil Allah Ta'ala, panggil Allah Ta'ala. Tak rugi orang yang panggil Allah lah. Tak rugi. Tak rugi sama sekali. Jadi bagi ahli neraka pula, apa azab yang paling pedih? Azab yang paling pedih bagi ahli neraka, dipanggil semua ahli neraka, kumpul satu lembah dalam neraka. Kumpul juga. Kumpul untuk apa? Semua diarahkan untuk pandang depan. Sekali jelma zat Allah Ta'ala, kemudian hilang balik. Dah dapat sekali nikmat tu, dah diazab dalam neraka, seolah-olah azab dalam neraka dah tak rasa tau.
Sebab emosinya semua, ya Allah, kasih aku tengok balik zat engkau, ya Allah, cantiknya, aku tak boleh, aku tak boleh. Subhanallah, itu azab paling pedih. Itu azab paling pedih bagi ahli neraka. Sekali saja Allah tunjukkan, lepas tu hilang. Oh, lepas tu terus menyesal, ya Allah, kenapa aku buat macam ni dekat dunia? Kenapa aku tak dekat dengan engkau? Kenapa aku layankan nafsu aku? Ya Allah, kenapa aku nak tengok engkau balik, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Yang sekali dia dapat, terlalu sedap untuk ditinggalkan. Terlalu sedap untuk ditinggalkan. Macam kita bagi contoh yang kurang elok sikit lah, macam boyfriend dengan girlfriend, kan? Apa? Allah alam lah dalam ni pernah boyfriend girlfriend ke tak lah. Mungkin semuanya salihin belaka, kan? Boyfriend dengan girlfriend, kalau dia communicate, tiba-tiba terputus communication. Oh, dua-dua pun apa orang sebut, fras menonggeng lah. Rindu sana, rindu sini, kan? Makan pun dah tak selera. Tengok muka mak dia pun dah lain dah, kan? Sekali tiba-tiba si girlfriend ni contact boyfriend dia. Boyfriend ni punya seronok, dia balas balik, you apa khabar, kan? Contohlah. Girlfriend dia dah tak balas balik, kan lagi terseksa. Kan lagi elok kalau girlfriend dia terus putuskan communication, kan? Tapi si perempuan ni contact sekali, lepas tu putus balik. Oh, lagi terseksa laki ni. Sama macam ahli neraka tadi, na'udzubillah min zalik. Sekali nampak Allah Ta'ala, hilang balik Allah Ta'ala, punyalah seksa, punyalah seksa. Satu lagi riwayat yang saya dengar daripada guru saya, daripada Habib Abdullah Al-Jufri. Habib Abdullah ni Singapura. Habib lah. Habib Abdullah Al-Jufri, famous scholar dekat Singapura. Dia kata azab paling pedih untuk ahli neraka apa? Azab paling pedih untuk ahli neraka ni, supaya kita tahulah apa yang kita akan dapat kalau kita tak disayangi oleh Allah Ta'ala. Supaya kita lagi semangat nak panggil Allah Ta'ala. Azab paling pedih untuk ahli neraka adalah bila mereka dalam neraka, kemudian dalam neraka tu Allah bukakan hijab. Allah bukakan hijab untuk ahli neraka supaya mereka tengok dalam syurga. Nampak siapa? Ahli keluarga yang dalam syurga. Dia panggil, mak, tolong mak, tolong mak, anak engkau panggil ni mak, anak engkau panggil. Aku lahir daripada engkau mak, mana pernah mak tak sayang saya? Aku panggil ni, aku panggil. Maknya dengar tak? Maknya dengar. Maknya dengar. Allah kasih maknya dengar. Itu yang lagi seksa tu. Maknya tengok, nak engkau dalam neraka? Ya mak, bantu aku mak, mak kan sayang saya. Maknya kata apa? Minta maaf. Hari ini siapa yang kami sayang dan siapa yang kami benci, kena sesuai dengan siapa yang Allah sayang dan siapa yang Allah benci. Hari ini engkau dah derhaka dengan Allah Ta'ala, mak pun tak sayang kau. Oh, dia terseksa, punya terseksa. Dibukakan lagi hijab oleh Allah Ta'ala. Nampak siapa? Nampak manusia yang paling sayang kita lebih daripada mak kita. Siapa? Nabi SAW. Oh, bila buka hijab nampak Nabi, dia dah seronok sikit tau. Dia dah seronok sikit. Inilah dia Muhammad yang sayang aku. Mak aku memanglah ditolak aku, Muhammad lagi sayang aku daripada mak aku. Dia pun panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi dengar tak? Nabi dengar. Nabi dengar. Tetapi orang ini memang dah diharapkan untuk Nabi syafaat. Nabi tengok orang ni, engkau siapa? Aku umat engkau ya Rasulullah, aku panggil selamatkan aku. Nabi kata, engkau bukan umat aku. Aku diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk selamatkan engkau. Minta maaf engkau sendiri yang tempah kemurkaan Allah Ta'ala. Aku pun tak boleh selamatkan engkau. Tutup balik hijab. Lagi terseksa, lagi terseksa. Terakhir dibukakan hijab untuk nampak Allah Ta'ala. Dipanggil, oh ini Allah. Allah lagi sayang aku daripada Muhammad. Allah lagi sayang aku daripada mak aku. Mesti Allah selamatkan aku punya. Dia pun merintih merayu, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. One last time ya Allah, bantu aku one last time. Dulu dekat dunia aku buat maksiat, engkau tak tempangkan kaki aku. Dulu dekat dunia aku buat perniagaan, engkau mewahkan. Dulu dekat dunia aku derhaka dengan mak, engkau tak burukkan badan aku. This one last time I need your help ya Allah. Last time bantu aku ya Allah. Panggil. Allah kata, engkau sendiri tempah tempat engkau dalam neraka. Tutup hijab, lagi tersiksa, lagi tersiksa. Itulah azab yang terpaling pedih untuk ahli neraka. Alhamdulillah, berkat dengan aturan Allah Ta'ala ni kita dihimpun di sini untuk apa? Awal-awal lagi kita dah minta ampun pada Allah Ta'ala.
Kemudian kita connect dengan Nabi kita SAW melalui selawat. Dan waktu ini adalah waktu yang doanya makbul, doa diterima oleh Allah Ta'ala. Dan doa yang Nabi sendiri galakkan Sayyidah Fatimah untuk berdoa pada waktu ini. Kita nak doa apa Lepas dah dengar cerita gini, nak doa apa? Nak doa, ya Allah bagi aku lihat zat engkau ke? Ya Allah bagi aku damping Nabi engkau ke? Nak doa apa? Doa kita asal Allah ampun dan Allah sayang cukuplah. Nabi sendiri doa apa? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Nabi sebut, ni Nabi tahu, Nabi bangun malam, Nabi sebut apa? Ya Allah asal engkau tak marah dah lah ya Allah, asal engkau tak marah. Nabi sebut gitu. Maka kita dalam kita minta pada Allah Ta'ala, kita minta, ya Allah asal engkau ampunkan dosa kami ya Allah, asal engkau pandang kami dengan mata kasih sayangmu ya Allah, asal engkau sudi terima kami seadanya ya Allah, asal engkau sudi mengampuni segala dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, di sini engkau gabungkan kami dalam keadaan aman sentosa. Ya Allah, di sini engkau jalinkan kami dengan hubungan yang baik-baik, saling menyayangi ya Allah. Di sana juga ya Allah, di akhirat juga ya Allah, di syurga-Mu juga ya Allah, di sisi baginda Nabi SAW, kami dan juga jiran-jiran kami, ahli keluarga kami, keturunan kami ya Allah. Amin. Semua umat muslimin berkat dengan majlis ini, muslimin muslimat semua dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Setiap orang Islam yang dalam keadaan maksiat diberikan taubat oleh Allah Ta'ala. Amin. Setiap mereka yang nak taat ditambahkan ketaatan mereka di sisi Allah Ta'ala. Setiap mereka yang ada martabat ditangkatkan martabat mereka oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan moga-moga hari Ahad malam Isnin ini nisfu Sya'ban, malam qabul di sisi Allah Ta'ala, malam diterima amalan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kami di malam ini, petang ini, malam ini dan juga malam nisfu Sya'ban. Andai ada di kalangan kami yang mati sebelum nisfu Sya'ban, kami mati dalam keadaan dalam rekod kami dah ditulis orang yang ingin untuk diterima malam nisfu Sya'ban. Amin. Dan andai dipanjangkan umur untuk dapat nisfu Sya'ban, moga-moga kami diterima di kalangan orang-orang saleh malam nisfu Sya'ban. Amin. Ya Allah, lepas majlis ini tak ada lagi mengecewakan hati Nabi SAW. Amin. Ya Allah, lepas majlis ini tak ada lagi yang mengecewakan hati Nabi SAW. Amin. Ya Allah, berkat dengan majlis ini, lepas majlis ini tak ada di kalangan kami yang tidur malam ini melainkan dosa mereka dah diampun oleh-Mu. Ya Allah. Ya Allah, kami seru-Mu di dunia untuk selamat di akhirat. Ya Allah, kami panggil-Mu di sini untuk selamat di sana. Ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Kita juga mohon kepada tempat ini, moga-moga diberkati oleh Allah Ta'ala. Moga-moga dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakan. Moga-moga yang datang di sini dapat makanan rauhaniyah dan juga zahiriyah. Amin. Dan moga-moga diselamatkan ahli keluarganya sekalian dan juga anak keturunannya. Moga-moga Allah menerima kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina taubatan nasuha. Ighfirillahumma dhunub wastur lana al-uyub wakshif lana al-kurub bijahi sanil habib al-mahbub. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم بالصالحات أعمالنا وأجلنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.